izinkan, saya ada hati yang sama, Tuan. Baik. Baik, doktor. Baik, doktor ya, saya akan bertanyakan soalan dan doktor perlu menjelaskan apa yang saya tanya ya. Baik, doktor ya, tadi semasa di soal balas oleh peguam ya, doktor mengatakan bahawa maklumat, doktor ada mendapatkan maklumat daripada dalam laporan P172 ini, itu laporan doktor ni, doktor mendapat maklumat daripada JKM. Jadi boleh doktor terangkan apakah maklumat yang doktor dapat daripada JKM? Oh, baik. Boleh kita rujuk kepada laporan izin perubatan? mahkamah, saya pohon pihak pendakwaan refer to which cross line yang dijawab oleh doktor. Because saya tidak ada, because this is open to new information, Tuan. Ya, sila Puan DPR. Rujuk mana soalan yang berkaitan. Semasa di soal balas. Semasa di soal balas oleh pihak peguam, peguam ada bertanyakan kepada saksi ini bahawa maklumat yang diperolehi adalah daripada pegawai JKM dan doktor menjawab setuju. Jadi boleh doktor jelaskan ya? Okey, sila doktor jelaskan. Okey. Saya ingat tadi bila pihak lawyer tanya, dia ada rujuk kepada which paragraph. So, kalau ikut kepada report saya, paragraf kedua yang JKM, tentang paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, kelima, semua tu daripada pegawai JKM lah. Maksudnya, latar belakang bela, sekolah bela, kebolehan bela, bela boleh menjaga diri sendiri, itu semua daripada Puan Hidayah. Kerana bela tidak boleh menceritakan kepada saya. Baik. Okey. Baik. Baik, seterusnya ya doktor, semasa di soal balas juga tadi, doktor mengatakan doktor tidak membuat kromosom test untuk lihat Down syndrome bela. Jadi kenapa doktor tidak membuat kromosom test tersebut? Kerana Down syndrome bukan di bawah kepakaran saya. Dia adalah bawah pegawai doktor pakar perubatan atau doktor pakar perubatan kanak-kanak atau doktor genetik. Saya pakar psikiatri hanya menilai bahagian psikiatri untuk bela sahaja. Baik. Seterusnya juga doktor ya, baik. Tadi semasa di soal balas juga, peguam ada mencadangkan kepada doktor, ada perkataan-perkataan yang bela sebut sukar difahami. Doktor menjawab setuju. Jadi boleh doktor jelaskan ya, apakah perkataan yang disebut oleh bela yang doktor sukar fahami? Sejujurnya saya tak ingat exact word. Minta maaf ya. Tapi saya memang menghadapi kesukaran untuk memahami beberapa word. Tapi exact word saya tak boleh bagi contoh. Tidak boleh bagi contoh. Baik, tadi juga semasa di soal balas oleh pihak peguam, peguam mengatakan bela ni ada, kalau kita ulang, maksudnya perkataan tersebut, dia akan repeat perkataan yang diulang. Dan doktor kata doktor tak pasti kerana doktor tidak membuat test. Kenapa doktor tidak membuat test? Soalan dia tadi adalah jika doktor tanya soalan berulang-ulang, adakah, saya tak ingat soalan tu macam mana? Saya tanya kalau tanya soalan berulang, dia boleh sebut berulang. Saya bagi contoh kucing tu, ini kucing, ini kucing. Sama ada dia boleh repeat ke tak. Saya tak tanya specifically. Itu adalah what we call echolalia dalam psikiatri. Saya tak test echolalia ni sebab saya rasa tak ada keperluan untuk test echolalia dalam kes bela. Tidak test kerana tiada keperluan. Ya, tiada keperluan. Dalam kes bela. Ya. How to spell tadi? Echolalia. ECHOLALIA. Echolalia adalah repetition of word. Echolalia, okey. Teruskan. Okey, baik. Baik, tadi juga doktor telah ditanyakan oleh peguam berkenaan dengan compulsive behavior yang mana
Bella ni ada kecenderungan, maksudnya dia ignore the question, reaksi tidak mahu menjawab soalan dan doktor menjawab setuju. Boleh doktor jelaskan ya? Sebenarnya kompulsif ni dalam bahasa Melayunya apa yang lawyer cuba sampaikan? Sebab dari segi psikiatri, compulsion ni adalah tindak balas yang perlu dibuat. Contoh, jika pesakit ada compulsion, dia tak boleh nak tahan the urge of doing something. Itu fahaman compulsion dari segi medical. Sebab tu saya tak berapa jelas dengan soalan. Kemudian peguam tanya saya, ada tak, kena dia rephrase, dia cakap, adakah Bella mengelak certain question? Because compulsion from medical understanding adalah different dari lawyer understanding. Jadi kalau soalannya adalah adakah Bella mempunyai compulsion, jawapannya tiada, sebab compulsion ni adalah sesuatu yang pakar psikiatri lihat behavior. Tapi jika lawyer tanya saya adakah Bella mengelak certain question, iaitu compulsion dari fahaman lawyer, jawapannya ya, kerana certain question Bella tak jawab. So compulsion here is a very broad term, mungkin fahaman lawyer lain, fahaman doktor lain. Baik doktor. Baik, tadi juga peguam ada bertanyakan kepada doktor berkenaan dengan PTSD. Tidak boleh serta-merta sembuh. Doktor kata not necessarily. Boleh doktor explain ya? Okey, PTSD ni boleh muncul pada bila-bila masa selepas trauma berlaku. Let's say trauma tu berlaku sekarang, kanak-kanak berusia 6 tahun dan mungkin PTSD tu boleh muncul sebulan selepas, mungkin PTSD boleh muncul tahun depan, mungkin PTSD boleh muncul ketika dia mungkin remaja bila ada trigger yang boleh ingat balik trauma tu. So dia tak ada timeline yang spesifik bila PTSD boleh muncul. Baik, tadi juga semasa disoal balas oleh peguam, doktor menyatakan doktor tidak ada membuat test sama ada maksudnya tentang kepada Bella ni tentang bercakap benar atau bohong. Doktor mengatakan Betul. doktor memang tidak ada buat test. Kenapa doktor tidak buat test sama ada cakap benar ataupun bohong tu? Kerana selepas beberapa minit dalam sesi tu, kami merasakan keupayaan kognitif Bella dia tidak mampu menjawab test. Secara selalunya saya akan buat test true or false statement. Maksudnya anak-anak yang datang dengan kes yang perlu dia bercakap benar, saya akan explain kepada kanak-kanak itu, dia perlu bercakap true or false. So saya bagi contoh, pen ni berwarna merah, true or false? Anak tu akan jawab true. Dan saya bagi contoh, ini mic ni warna biru, true or false? Anak tu akan jawab false. And then saya bagi soalan yang dia tak patutnya tahu jawapan. Contoh, my hair is red, true or false? Selalunya saya akan tanya macam tu sebelum saya menyiasat kanak-kanak itu untuk faham, dia faham tak konsep true and false. Tapi dalam kes Bella, saya tak buat sebab secara kasarnya cognitive ability dia tak akan mampu menjawab. Okey. Baik, seterusnya juga doktor juga mengatakan tiada test untuk bersih ataupun kotor, jahat ataupun baik. Boleh doktor jelaskan juga? Kerana saya tak merasakan ada keperluan pada waktu tu untuk saya bertanya dengan lebih lanjut kerana saya hanya membuat pemeriksaan perubatan. Saya tidak menginvestigate the case sebab saya tak tahu kes ni berkenaan apa. Okay, baik. Dan seterusnya doktor ya, doktor mengatakan tadi doktor ada membuat doktor sebelum berjumpa Bella yang mana telah dicadangkan oleh peguam, sebelum kamu jumpa Bella, kamu aware tentang kes Bella di media sosial. Doktor menjawab setuju. Betul. Boleh doktor jelaskan? Ketika kami mendapat surat dari JKM, staf klinik saya telah memberitahu bahawa ini adalah kes penderaan yang sedang viral di social media. Sampai situ saja pengetahuan saya. Baik. Dan tadi doktor juga mengatakan melalui perbincangan melalui perbincangan di klinik, doktor mengetahui berkenaan dengan kes Bella melalui perbincangan di klinik. Boleh doktor jelaskan juga? Maksudnya ketika surat tu, maksudnya staf saya telah memberitahu ini adalah kes yang sedang viral di media sosial. Tapi saya tidak pernah membaca apa-apa di media sosial lah sebelum berjumpa Bella. Baik. Tadi juga semasa disoal balas oleh pihak peguam, doktor kata doktor tidak membuat test untuk
3 suku kata kepada Bella. Kenapa Betul. doktor? Kerana tiada test yang spesifik, meaning dalam, saya rasa tiada keperluan kerana mengetahui sama ada Bella boleh cakap 3 syllable atau 2 syllable doesn't bring much change in my conclusion. Dia tidak membawa apa-apa weightage to my assessment. So saya rasa tiada keperluan di situ. Baik, doktor juga tadi semasa disoal balas oleh peguam telah disoal yang doktor tidak membuat test makna panas atau sejuk. Betul. Kerana saya rasa tiada keperluan di situ. Okey, baik. Dan juga tadi semasa disoal balas oleh pihak peguam, peguam ada mengatakan yang jawapan Bella geleng apa semua tu adalah salah satu kebolehan Bella untuk reasoning. Okey. Doktor menjawab possible. Boleh doktor jelaskan? Possible, tapi sebab kebolehan IQ Bella tu, dia tidak boleh menceritakan apa yang berlaku. Jadi mungkin tahap mana reasoning tu maybe very simple reasoning lah, sekadar ya atau tidak sahajalah. Simple reasoning, ya atau tidak. Simple reasoning, ya atau tidak. Itu saja, Tuan. Dan saya mohon saksi ini dilepaskan dan dibebaskan, Tuan. Baiklah, itu saja Dr. Ashikin. Terima kasih atas penjelasan dan keterangan yang diberikan. Mahkamah dengan ini melepaskan Dr. Ashikin daripada menjadi saksi kes ini. Terima kasih. Terima kasih, doktor. Terima kasih doktor. Dengan izin, Tuan. Ya, Puan DPR. Untuk saksi seterusnya, Tuan, sepatutnya kami memanggil Bella selepas memanggil Dr. Wan Ashikin ini, Tuan. Ya. Walau bagaimanapun, Tuan, Bella telah hadir daripada pagi dan pada petang ini keadaan beliau adalah beliau sangat moody dan penat, Tuan, dan tidak memberi kooperatif yang baiklah. Jadinya beliau telah angkat beg dan nak balik seperti yang kita tengok dalam rakaman CIC tersebut, Tuan. Jadi dia tidak saya rasa tidak responsif untuk kita panggil dia pada hari, kalau kita panggil dia pada hari ini, Tuan. Jadi saya pohon agar kami dapat memanggil Bella pada pagi besok, Tuan. Maksudnya fresh in the morning, Tuan. Okey, Puan. Tidak ada bantahan untuk Bella dipanggil esok, Tuan. Cuma kami mohon untuk pada esok sebelum bermulanya bicara untuk kita melawat Ya, ya. bilik. Tiada bantahan direkodkan dan juga Mahkamah mengambil maklum tentang keadaan tersebut. Memandangkan Bella juga saksi yang perlu diberi perhatian lebih berdasarkan kepada keterangan doktor tadi. Jadi Mahkamah pun mengambil maklum dan bersetuju dan tiada masalah untuk kita tangguh ke esok pagi. Dan saya akan mulakan 9 pagi untuk pihak-pihak ada, terutamanya peguam. Kita akan melihat tempat video link tersebut untuk memastikan tiada apa-apa bantahan terhadap perkakasan ataupun bilik tersebut. Baik, Tuan. So esok make sure ada juga IO yang akan dipanggil. Baik, Tuan. Okay. Kita pun tak pasti Bella bertahan macam mana. Kita tengok keadaan dia, kalau tak lama kita terus panggil saksi seterusnya. Ya? Baik, Tuan. Saja? Terima kasih, Tuan. Ada apa-apa Terima lagi? kasih, Tuan. Tiada, Tuan. Okey, terima kasih pihak-pihak. Mahkamah tangguh.